Okey, baik. Hari ni kita nak sambung lagi lah untuk bab 4, 4.2. Okey, so bab 4 ni dia ada dua subtopik lah kan. Okey, 4.1 dan 4.2. Jadi 4.2 pun kita sebenarnya dah sampai ke penghujung. Okey, so kita dah habis semualah daripada 4.2.1 sampailah 4.2.3 semalam. Jadi tadi cikgu tanya pun dan ada yang dah hantar gambar pun semuanya kira okey kan, dapat jawab soalan-soalan dekat modul. Jadi hari ni untuk 4.2 ni sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon ni kita akan pergi ke last subtopik dia dan dia adalah last subtopik untuk semua. Maksudnya bab 4 ni kita habis hari ni. Okey, jadi sebelum tu kita nak main sikit sebab kita nak ingat balik kamu punya pengetahuan secara keseluruhan sebab bab ni cikgu cakap hari ni kita punya standard pembelajaran yang kita nak capai hari ni adalah merangkumi semua iaitu penyelesaian masalah. Jadi kita nak check dulu, kita nak tengok sama ada kita ingat ke tak untuk semua keseluruhan dia. Okay, so baik, semua orang boleh main Kahoot ke? Boleh. Boleh main Kahoot Okay, so get ready Kahoot. Boleh. Okay, get ready Kahoot. Cikgu akan bagi buka kod dia sekejap. Okay, 6 soalan je. Okay, 6 soalan sahaja untuk kita recall balik. Sekejap Line okey ke kat rumah? Okey. Main Kahoot ni dia kena siapa cepat kan? Okey. Sekejap dia loading game punya P. Adakah yang tak pernah cuba main Kahoot? Rasanya Pernah. ramai je kan? Tak. Entahlah, saya ingat. Punya Sekolah rendah. Okey, tak apa. Masuk je Kahoot. Dah Google kan? Google Kahoot. Okey, lepas tu game pin dia ialah 1557748. Okey, masukkan jadi cikgu tunggu. Dia akan appear nama kamu lah. Okey, nama biar senonoh ya. Jangan nama tak senonoh. 1557748. Cikgu. Lamanya fikir nama ke? Boleh masuk tak? Okey, Abdullah dah masuk. Cikgu nak masuk Kahoot tu kat mana? Cikgu macam mana nak masuk Kahoot? Tak Google. Google, type Kahoot. Type Kahoot. Tak type dah. Cikgu tunggu. Tapi macam mana nak masuk? Google, okey, tekan. Macam masuk? Bila awak Apa yang play Kahoot inter camping dia? Dia ada kan? Dia minta game pin kan? Ada. Lah. Dia game pin dengan nama. Berapa pin ni cikgu? 155 55 77 77 48. 8. Dah. Okey, saya tengok masukkan nama. Cikgu, kena download ke cikgu? Tak. Terus boleh buka je dekat web je. Cikgu, apa dia punya nombor pin? 155 Sekejap. Tak payah cikgu. 155 77 77 48. 48. Okey, dah ramai. Elisa, Zuliani, Daniel, Zafran, Mawada. Khairi dah masuk. Okey. Ada lagi dah. tak? Lagi tengah nak buat Fazli tu bagi 5 4 3 2 1. Sempat Amira. Ada lagi tak yang nak join cepat? Syafika, Jibika. Okey, cepat.
Dah, okey. Boleh cikgu boleh mula? Okey, cikgu mula cikgu mula. Okey, start Apa tu? Okay, get ready. Apa? Nampak gambar tu? Nampak? Okey, apa jawapannya? Nama dia apa? Kau tak tahu pun. Sibuk je. Soalan apa tu? Jangan ikut jawapan cikgu. Apa benda tu? Cepat. Kalau dia apa cikgu? Dia bagi soalan. Jawapannya adalah hexagon. Tak sempat tekan yang punya apa ni? Apa cikgu? Tak tahu. Pakai Jepun. Tak ada soalan cikgu. Tak ada soalan. Tak sempat jawab ke? Ada yang dapat jawab tak? Tak dapat Okey, soalan. tak apa. Cikgu Tak pergi dapat next. soalan. Tekan next cikgu pergi next. Sakit. Ada seorang dapat je betul. Yang lain tak sempat jawab ke macam mana ni? Tak dapat. Tak, bunyi tu. Abdullah dapat betul. Okey. Baik, yang lain tak sempat ke apa? Okay, next. Tak ada soalan. Nampak soalan. Apa soalan? Dapat cikgu. Tak sempat. Lamanya fikir nama poligon je pun. Okey. Tak apa, Cikgu cuba. bacakan jawapan dia Okey, cikgu. Oh, cikgu kena bacakan jawapan dia. Okey. dengan soalan. Oh, okey. Dengan soalan, ya Allah. Non-agon mempunyai 10 sisi. Adakah betul atau salah? Betul warna biru, salah warna merah. Non-agon mempunyai 10 sisi. Janganlah kamu sibuk aja. Dah. Non-agon mempunyai 10 sisi. Okey. Betul. 11 orang yang betul. Okey. Cikgu baca soalan lah, cikgu. Masih lagi berada di Kat mana tu, Cikgu kena cikgu? baca soalannya. Kat mana cikgu? Kat mana? Kat mana? Yang baru masuk yang tak boleh dah tak boleh. Tak apa. Kita tunggu je orang yang dah try ni, dah masuk ni. Alah. Okay, next soalan adalah hasil tambah satu poligon ialah hasil tambah sudut pedalaman hasil tambah sudut pedalaman. Warna merah N darab 180, warna kuning N tolak 2 darab 180, warna biru 360, warna hijau 180. Salah. Jawapan dia N tolak 2 darab 180. Sempat dengar tak soalan? Okey. Dah. Dia lama lepas. Jeng, Mawadah dah naik ke atas. Okey, tapi yang first masih lagi Abdullah Okey, next. Okey, soalan keempat. Hasil tambah sudut peluaran. Ingat hasil tambah sudut peluaran. Merah N darab 180, kuning N tolak 2 darab 180, biru 360, hijau 180. Dua. N tolak. Tak betul. Lapan orang yang baik, Jibika dah mengejar. Mana pergi Amira? Dah jatuh Amira. Salah Okey, next. Okey, kita kelima. Nilai sudut pedalaman bagi oktagon sekata. Nilai sudut pedalaman bagi oktagon maksudnya satu sudut N tolak 2 darab 180 bahagi 5. N tolak 2 180 bahagi 6 warna kuning. Warna biru N tolak 2 darab 10 bahagi 7. Hijau N tolak 2 darab 10 bahagi 8. Wait. Salah. Tak sempat cikgu. Tak sempat. Ada kalkulator selain kalkulatornya. Tak payah kalkulator sayang memang cikgu tak ambil soalan kalkulator. Awak just kena fikir. Tadi oktagon kan? Oktagon 8. So bagi 8. Berapa? Jibika. Ada masih susah nak fikir. Okay, last one. Suatu sudut pedalaman ialah sudut yang terbentuk oleh apa suatu poligon. Sudut pedalaman, satu sisi yang dipanjangkan menggenap kepada sudut pedalaman warna kuning, warna biru dua sisi bersebelahan di luar, warna hijau dua sisi bersebelahan di dalam. Yang mana?
Hijau. Salah dah agak. Yeay, betul. Dah jawab bahasa boleh share pula dengan orang. Okay, so alamak, mana dia? Okay, podium. Baik, nombor 3 Amira. Yeay. Nombor 2 Jivika, cepat mengejar. Dan nombor 1 adalah Abdullah. Tahniah. Yeay. Baik, Jan nak screenshot satu. Ya, ya. Dia matematik boleh lah. Sekejap cikgu nak screenshot satu. Kan di Ya. Okay, so kita biarkan dekat situ. Baik, so baik. Okay. Okay. Dah hilang dah berdebar-debar tu? Dah. Betul. Dah. Okay, jadi okay, yang tadi tu adalah merangkumi daripada awal sampailah akhir. Tapi cikgu ambil sikit-sikit je lah kan. Baik. Okay, so dari situ sebelum kita masuk yang hari ni pembelajaran hari ni, kita nak ingat baliklah sebenarnya sebab cikgu kan cakap tadi kan, hari ni punya pembelajaran adalah dia merangkumi semua sebab dia pergi kepada penyelesaian masalah. Okay, so kalau kita boleh ingat kat sini balik, jenis poligon ada 2 kan. Satu poligon yang macam mana? Kalau dia punya sisi dia sama, kita panggil apa? Kata. Pandai. Poligon sekata. Kalau satu lagi jadi apa? Polycentric Tak structure. serta. Pandai. Okay, poligon tak sekata. Baik, okay. So itu asal dia. Kemudian kita ada nama poligon dan bilangan sisi. Macam tadilah soalan yang pertama tu kan, hexagon sebenarnya. Jadi ada yang lambat ataupun mungkin first time, jadi tak tahu nak tekan kat mana apa semualah. Okay, so nama poligon dan bilangan sisi. Kita sebenarnya ada poligon yang asas kita belajar iaitu segi apa? 3. Lepas tu kita ada segi 4. lepas tu kita ada apa? Seterusnya 4 sisi, segi 5 sisi. Pentagon. Okey, bagus. Pentagon. Seterusnya Hexagon. 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 Baik, ada banyaklah hexagon, heptagon, oktagon, onagon dan decagon. Cikgu dah bagikan kerja dekat dalam kelas kit semalam. Jadi tak ramai pun yang nak try bagi bagi akronim. Kita hafal nama-nama poligon ni. Semua cikgu tengok ramai lah yang masuk tapi tak ramai yang bagi. Okey, tapi cikgu jadikan tu sebagai challenge lah. Yang ni kan cikgu dah masukkan dekat dalam Padlet. Okey, cikgu dah masukkan kat dalam Padlet. Okey, nanti cikgu akan share lah dia punya ni. Tapi so far ada 2 student yang masukkan, yang bagi nama tu cikgu sendiri yang copy paste kat sini lah. Jadi cikgu rahsiakan nama murid. Okey, ni ada 2 orang ni. Okey, murid 2, murid 1. So hari tu cikgu bagi, kalau cikgu punya cerita, Panglima Hexa, happy, okey nyonya, dekat. Tak tahulah apa kisah dia tu kan. Tapi kita nak bagi nama-nama bagi dekat. So ada seorang murid ni bagi Pakcik Halim, happy. Oh, nampak dedek. Dedek tu apa? Tak tahu. Dedek tu itik. Tak pernah dengar pun. Tahu? Tak kisahlah. Okay, so macam tu. Kemudian ada seorang lagi bagi petang hari, Hai Chan. Ni mesti peminat K-pop lah ni. Hai Chan, otaknya dibaling. Otaknya dibaling. Dia masih dibaling itu. Tak tahu. Otak dia baling je. Otak dibaling. Patut Kena balik otak dia tu. kan agaknya. Hilang tak ke mana. Baik, so itu antaranya Padlet tu. Jadi teruskan yang cikgu dah bagi link kelas kit tu kan. Kamu teruskan jawab kat situ, nanti cikgu akan ambil dan cikgu letak kat Padlet. Nanti korang masuk dekat Padlet tu undi. Ingat tak hadiah dia apa semalam?
Top up RM5. Top up RM5. Okey, cikgu kalau misalkan tak ada yang guna parents punya kan, so macam tak payah top up pun dapat kat mak ayah ke kan. Tapi okey juga kan, dapatlah bagi, bolehlah guna untuk kamu ataupun kalau tak nak e-wallet pun boleh. Tapi harga dia RM5 sahaja. Okey. Baik, seterusnya. Tak faham? Tu hadiah Khairi. Kalau tak nak top up, nak benda lain pun boleh RM5. Okey, tak apa yang tu. Itu Boleh kita makan. akan teruskan sebab kamu nak hafal poligon ni guna dia banyak. Kan masa form 1 kita dah belajar poligon, masa form 2 pun kita belajar poligon lagi, form 3 nanti pun ada kan. Jadi benda tu dia akan berterusan. So kalau awak tak hafal, tak ingat berapa sisi dia daripada sekarang, susahlah. Okey, sudut pedalaman. Okey, kita dah juga belajar sudut pedalaman. Penting sebelum kita mula yang hari ni punya, sebab cikgu cakap tadi kan, dia adalah penyelesaian masalah. So benda-benda yang kita dah belajar tu semua kita nak guna hari ni. Okey, sudut pedalaman. Apa yang kamu tahu sudut pedalaman? Tadi ada satu soalan kan yang dia kata apa maksud sudut pedalaman tu. Dia adalah apa? Mana dia? Boleh rujuk je buku teks. Apa maksud sisi sudut pedalaman? Sudut yang terbentuk oleh apa? Hasil tambah sudut pedalaman suatu poligon. Bukan hasil tambah. Maksud sudut pedalaman dulu. Sudut yang terbentuk oleh dua sisi sebelahan dalam suatu poligon. Betul. Dua sisi bersebelahan. Allah buruknya tulisan. Sorry. Tadi pemadam dia padam balik dah. Okey, bersebelahan di dalam tau. Itu key point dia. Tadi ada kalau soalan Kahoot tadi tu, dialah tak sempat lah kan nak laju sangat. So dia ada situ di dalam. So di dalam tu maksudnya sudut pedalaman punya lah. Okey, lepas tu kamu juga dah belajar hasil tambah. Okey, apa formula dia pun ada dekat Kahoot tadi. Hasil tambah sudut, cikgu ringkaskan sudut pedalaman, peluaran, lah. Okey. Sudut pedalaman. Okey, apa dia? Hasil tambah dia, ada formula dia kan? Apa formula dia? N tolak 2 darab 180. Bagus. Okey, so hasil tambah dia yang ni. Okey, lepas tu inilah antaranya lah. Kalau kita nak cari satu je sudut, yang macam ni kita cari hasil tambah kan? Kalau kita nak cari satu sudut, kita buat apa? Macam mana? Katakanlah dia untuk poligon sekata je lah. Katakanlah dia pentagon. Pentagon berapa sisi? 5. Okey, jadi 5. kita dah cari jumlah, hasil tambah tu jumlah. Lepas tu kita nak cari satu je. Kita buat apa? Bahagi. Pandai. Bahagi berapa? 2. 5. 5. Bahagi 5. Pentagon. Maksudnya kesimpulan dia akan bahagi dengan apa? Dan sisi dia. Bilangan sisi dia. N lah kan. So itu kalau nak cari satu sudut. So dia bahagi dengan N macam ni. Okey, seterusnya. Last kali kita belajar tentang sudut peluaran. Okey, sudut peluaran dia punya maksud dia? Untuk satu poligon dipanjangkan. Okey. So dia adalah terbentuk apabila satu sisi poligon dipanjangkan. Dan dia juga adalah pelengkap apa? Penggenap apa? Penggenap pada sudut pedalaman. Penggenap. Ingat tak lagi tak cikgu terangkan penggenap tu macam mana? Contohnya kalau ada ni bucu dia, ni sudut pedalaman dia. Lepas tu dia sudut peluaran ni adalah sisi dipanjangkan kan. So kalau sisi dipanjangkan, kita pun panjangkanlah sisi dia macam tu kan. Tak nampak warna biru. Warna hijau. Okay, kita pun panjangkan sisi dia. So dia punya sudut peluaran tu yang kat sini. Okay, so dia adalah penggenap. Maksudnya ni total dia berapa ni? 160. 100? 80. 180. Sebab apa? 180 ni dia dah jadi apa ni? Sudut bagi separuh bulatan.
Andai separuh bulatan kan sebab dia dah garis lurus kan. So dia adalah separuh bulatan. Jadi 180. Okey. Baik. Okey, ada formula ke ataupun apa? Allah jadi hijau dah. Apakah hasil tambah sudut peluaran ni? Tadi hasil tambah sudut pedalaman, hasil tambah sudut 360. 360. Bagusnya 360. Tak payah ada formula kan? Dia kena apa-apa jenis poligon sekalipun memang sudut peluaran dia hasil tambah adalah 360. Jadi kita tak payah nak cari macam hasil tambah sudut pedalaman tadi. Okey, so inilah antaranya benda yang kamu kena ingat kan untuk jawab soalan bagi standard pembelajaran kita hari ini adalah 4.24 menyelesaikan masalah melibatkan poligon. Biasanya korang tak suka sangat nak selesaikan masalah, nak kena baca ayat panjang-panjang macam tu kan. Suka tak suka, kenalah. Sebab apa? 4.2 ataupun soalan penyelesaian masalah ni dia tak lari daripada TP4, TP5, TP6. So soalan dia memang berpusing kat situ. Jadi kalau awak dapat selesaikan masalah, soalan penyelesaian masalah lah, tak kisah tajuk apa pun, so dia akan pergi ke TP4, TP5, TP6 bergantung pada soalan dia lah. Okey, jadi hari ni objektif pembelajaran kamu ialah pada akhir pengajaran nanti murid dapat menghitung. Menghitung so kita akan melibatkan pengiraan lah nilai sudut bagi 3 buah poligon. So kita cuba untuk 3 buah poligon nanti. So kita nak cari nilai sudut dia. Menggunakan pengetahuan sudut pedalaman dan sudut peluaran. Tak kisahlah nilai sudut ni, kemungkinan dia adalah sudut pedalaman, mungkin juga dia adalah sudut peluaran. So dia dah gabung lah sebab kita dah pergi kepada last subtopik. Jadi kriteria kejayaan hari ini murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan kuis dengan betul. Soalan kuis cikgu akan bagi last sekali lah. Sampai sini ada soalan tak nak tanya? Tak. Baik. Tadi kita dah imbas kembali kan. Kita punya pengetahuan, kamu punya daya ingatan tentang bab ni daripada awal-awal bab. Tapi jangan lupa kita bab poligon ni sebenarnya dah belajar dah. Dia punya asas-asas dia daripada form 1. Kalau ingat lagi ni pun cikgu ambil daripada buku teks ni. Bab 8, garis dan sudut. Garis dan sudut ni kita ada belajar sudut berkaitan garis bersilang, sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis lintang dan sebagainya lah. Ingat ke tak ingat? Ingat. Tak. Ingat slow je ingat. So harap ingat lah. Kalau tak ingat, buku hijau walaupun buku teks tak ada, buku hijau ada kan? Buku hijau korang tu boleh guna. Boleh maksudnya kan ada walaupun dia buku soalan tapi at least boleh lah kan. Lagipun sekarang buku teks rasanya dah tak ada kot. Banyak. Tak ada buku hijau bagaimana? Dah bungkus si lemak apa? PKP ni pergi meniaga si lemak depan rumah Ya. Buku hijau apa? Alah, buku latihan yang kita buat yang hujung-hujung kan. Kita beli satu buku latihan RM3 tu. Tahun lepas. Tahun lepas. So, kita banyak lagi latihan tak buat kat situ. Nanti kita untuk ulang kaji kita guna balik buku tu. Okey, kemudian bab 9 poligon asas. Ni pun tingkatan 1 ni. Dah belajar dah poligon tu apa, sifat segitiga dan sudut pedalaman. Dah sentuh dah tentang sudut pedalaman, sudut peluaran segitiga. Tapi masa ni kita belajar segitiga dengan sisi 4 je lah. Kita belum pergi pada pentagon, heksagon, nonagon semua tu. Okey, so kat sini yang kita dah belajar. Sebenarnya awak dah belajar pun. Okey. Kemudian ada benda-benda yang penting kat sini cikgu ambil sikit-sikit ni. Sudut bertentang bucu. Kenapa cikgu sentuh matematik tingkatan 1 juga ni? Sebab memang soalan penyelesaian masalah akan adalah sikit-sikit kan yang kita kena ingat-ingat balik benda tu semua. Ingat tak sudut bertentang bucu? Ingat. Bukan bertentang mata bertentang bucu. Sekarang susah PDPI nak bertentang mata, semua tutup kamera. Sudut bertentang bucu, contohnya bertentang bucu lah A dengan C, D dengan B macam tu kan. Okey, kemudian dia ada hasil tambah sudut bersebelahan. Kalau sudut bersebelahan dia jadi macam kita buat sudut peluaran tadi lah, iaitu
macam A, mana A? A dia tambah dengan mana D. Tambah dengan D ni kan jadi satu garis lurus. Bila satu garis lurus maksudnya dia akan dapat sudut separuh bulatan lah 180. Okey, so kemudian sudut selang-seli, sudut sepadan, sudut selang-seli, hasil tambah sudut pedalaman. So benda ni semua kita akan bawa ke tingkatan 2 dan kemungkinan akan bawa ke tingkatan 3. Okey. Baik. Sekarang okey. Hari ni oleh kerana dia adalah soalan tajuknya adalah penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon ni sebenarnya macam cikgu tak ada benda dah nak ajar kamu tahu untuk yang ni. Sebab dia semua kamu akan gunakan segala pengetahuan yang belajar sebelum ni tu untuk jawab soalan-soalan sahaja. Cuma hari ni cikgu nak tunjuklah satu soalan yang dia punya tahap penguasaan dia PBD dia adalah 6 tau. Sebab dia apa maksud tahap penguasaan 6? Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang poligon dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif. Nampak tak? So tahap penguasaan 6 ni, so kita kena kreatif nak jawab soalan ni. Kita tengok sudut tu, tengok sudut ni, ingat balik yang form 1 dan sebagainya. Okay? So tak apa. Okay. Kenapa cikgu ajar TP6 ni cikgu? Tak ajar TP4, TP5 pun kan? Alah, cikgu ajar yang susah dulu. Jadi nanti bila yang kat bawah-bawah tu awak rasa senang lah. Macam awak sekarang awak tengok silibus adik-adik awak sekolah rendah. Alah, senang je ni. Kan? Belagak. Dulu masa sekolah rendah tak ingat. Susah juga. Betul tak? Betul. Betul. Sekarang dia ni sana bukan main abang dia. Abang dia Siapa tu? Firdaus ke? Okey. Abang saya lalu. Okey. Baik, contoh 9. Okey. Ni semua dalam buku teks Boleh tengok juga buku teks muka surat 66. Okey, jadi so kita tengok. Gambar raja di sebelah ialah heksagon sekata. Nampak tak? Dibesarkan daripada corak pada sebiji bola sepak. Soalan dia adalah dia bagi benda yang memang ada di sekitar kita. Contohnya dia bola sepak. Siapa main bola sepak? PKP ni main bola sepak tak? Tak. Kau jangan sepak bola dalam rumah habislah mak bising pecah pecah segala bagai. Boleh lah main cikgu bola. Boleh? Boleh lah cikgu. Dalam game. Okay. Dalam game main. Okay, fine. Itulah kerja korang kan, main game. Tak ada Okay. tak. Alright, so bola sepak ni dia punya corak pada bola sepak tu sendiri adalah berbentuk apa tu? Bentuk apa? Hexagon. Hexagon. Okay, so dia dah keluarkan macam ni lah. Okay, dia kata dia suruh kita cari sudut Y. Mana Y? Kat situ Y dan seterusnya dia suruh cari hitung perbezaan antara Y dengan X tambah Z. Maksudnya setiap sudut yang ada kat sini ni memang dia suruh kita carilah semua kan. Tapi dia tak suruh cari je. Kalau dia suruh cari je mungkin dia pergi ke TP4, TP5. Tapi sekarang dia gabung lagi dengan dia suruh cari perbezaan. Nampak tak soalan TP6. Tapi kalau misalnya kata datang soalan yang macam susah macam ni atau tak susah pun sebenarnya, tapi kita tengok alamak apa ni kan. Tapi jangan risaulah, kita jawab je. Mana yang kita boleh jawab satu persatu. Dia macam kalau dia keluar soalan PT3 mungkin dia pergi ke bahagian C. Bahagian C tu macam banyak markah dia 12 ke. So 12 tu dia pecah-pecahkan. So kalau macam 4 markah pun mungkin dia akan satu kamu dapat bahagian atas tu walaupun contohlah tak boleh nak buat B tapi A dapat. Okay, contoh macam tu ya. Okay. Baik, so kita nak memahami masalah. Okay, memahami masalah apa sebenarnya. Cikgu, baik cikgu. Hello, dengar tak? Dengar. Dengar Okay. cikgu dengar. Okay. Dengar. Baik. Okay. So memahami masalah. Apa masalah dia ni sebenarnya kan? Apa masalah kau ni bola ni. Aku gaduh panjang. pula sudut. Contohlah. Okay. So tengok kat sini ni adalah X. Cikgu dah buatkan satu yang besar sikit lah sebab situ kecil. So X kat situ, kemudian sini dia ada Z dia. Kemudian ni adalah P. Korang nampak tak warna merah ni? Ke sakit mata?
Nampak. Okey. Nampak. S I U. Okey, Apa sakit hati kemudian pula. kita ada Y kat sini. Okey. Baik. So first kali ni apa yang kita nak tengok adalah kita nak tengok masalah dia. Sudut Y tu sudut apa? Sudut Sudut apa? Jenis dia. pedal. Betul, sudut pedalaman kan? Okey. Okey, sekarang ni heksagon jenis apa? Sudut pedalaman. Okey, bagus. Heksagon ni jenis apa ni? Heksagon yang poligon apa? Poligon? Sekata. Bagus. Jadi kalau poligon sekata, kita senang tak nak cari sudut pedalaman? Senang. Senang. Okay. So first kali Senang. kita akan cari dulu apa dulu? Dia punya apa? Dalam dia semua. Sebab kita tak tahu satu kan? Kita tahu semua. Kita boleh tak tahu semua? Maksud cikgu semua tu adalah jumlah. Boleh tak kita tahu hasil tambah sudut pedalaman tu? Boleh tak cari hasil tambah sudut pedalaman? Tadi kan kita dah ingatkan semula semua rumus. Sudut jangka, sudut Dia apa ni cikgu? Bukan. Sudut ni, Y ni dia adalah satu sudut pedalaman kan? Y. Kalau kat sini, mana cikgu nak buat lagi kali lain kejap. Contohlah macam ni. Ni adalah sudut Y lah, sama dengan sudut Y ni yang warna kuning ni. Warna kuning ni. Okey. So macam mana nak kira hasil tambah sudut peluaran? Formula. 180. N tolak 2 tolak 2 darab 180. 180. Pandai. tahu tak faham dah. Khairi, hasil jumlah ataupun hasil tambah sudut pedalaman yang tadi kita ingat dia punya formula tu Khairi. Okey. Tak, tadi ada barang. Tak, tadi ada orang ada barang. Jadi orang tak faham. Terlepas. Tak apa. Ni kita tengok soalan yang ni dekat buku teks Khairi, muka surat 66. Okey. So N tolak 2 darab 180. Okey, ini kita punya idea tau. Kita tak cari lagi. Kita baru dia punya idea dia. So kita nampaklah. Boleh tak kita nak cari untuk Y je? Kita kena buat apa ni kalau nak cari Y je? Yang macam ni kita dapat hasil tambah. Kita nak Y je? Bahagi. Bahagi. Bahagi berapa? 360. Bahagi 5. 5 ke? Bagi 6. Bahagi N Entahlah. kan? Bahagi semula bilangan sisi dia. Bagi semula bilangan sisi dia. Okey, ni kita nak cari idea dulu memahami masalah. Sebenarnya boleh terus jawab pun. Cuma cikgu nak awak nampak dari sudut penyelesaian masalah tu. Jadi kita fahamkan dulu masalah dia. Okey, so kita nampak idea dah nak cari Y macam mana. Okey, kalau X ni X kat sini. Ni X ni. Macam mana ni? Boleh tak? Ada siapa ada idea? Okey, cikgu bagi hint sikit. X tu, okey tadi ada sebut pasal sudut-sudut cakah lah apalah. X tu duduk dalam segitiga apa tu? Sama kaki. Pandai. Sama Sudut, dia duduk dalam ni tau. Segitiga sama kaki. Okey, kalau dia segitiga sama kaki, mana tukar balik. Okey, kalau dia segitiga sama kaki, macam tu kan. So, ini adalah X. Okey, ni tadi apa? Yang kat sini sama dengan apa? Mana? Yang ni, P, dekat P ni. P Dekat P ni. Sama dengan apa? Sama dengan Y. Pandai. Sama dengan Y. So tadi agak-agak ni kita dah dapat cari Y kan? Cuma kita tak kira je lagi. Betul tak? Betul. Okay. So nanti kalau kita dah dapat Y kat sini, agak-agak kita boleh dapat tak X? Boleh. Macam mana? Okey, jumlah sudut pedalaman segitiga berapa? 180. Okey. 180.
Pandai 180. Lepas tu kita nak tolak apa dulu? 180 tolak P, lepas tu bahagi 2. Tolak yang kita dah dapat P tu Y tadilah kan, nilai Y nanti kan, nilai Y yang kita cari nanti. Lepas tu kita bahagi 2. Bagusnya. Amira ke tu? Okey. Okey, bagus. Okey, so nampak tak idea. Mana Elisa? Elisa ada tak? Ada. Fazlin okey tak? Fazlin faham tak? Tak apa cikgu, ada Raul kat sebelah. Dia struggle sikit. Wow, siap ada cikgu tuition. Hebat. Okey, tahniah Raul menggunakan Fazlin kata Raul dah tak guna otak dia dah cuti kan. Bolehlah tolong adik tu. Okey. Baik. Okey, so siapa lagi? Cikgu tak buka ni, cikgu tak nampak pun muka cikgu, ingat-ingat je tadi ada Mawadah. Mawadah okey? Mawadah. Senyap dah okey, Daniel. Saya cikgu. Okey. Okey kan Mawadah? Okey. Okey, baik. Okey, so nak tak habiskan kita mengajar cikgu ajar ni. Okey. Baik, so macam ni, baik. Baik, kita kira lah sekarang, kita macam dah dapat idea kan. Okey, kita kira. Okey. Baik, so kat sini tukar warna lah. Hitam lah. Okey. So macam mana nak kira yang ni? Tadi kita kira X Okey. X pula. Kita kira apa dulu tadi? Y. Kita kira Y. Okey, Y mana tadi? N tolak 2. N berapa? 6. Okey, 6. Tolak 2. Darab 180. Lepas tu? Bahagi 6. 6. Bagus. Okey, 6 tolak 2, 4. Darab 180. Tekan kalkulator. 20. Laju. Berapa? 100? 120. Okey, 120 darjah. Jangan lupa dia punya unit dia so dia adalah sudut. Okey, so dapatlah 120. Yang cari X tadi, kita baru cari A ni bukan B ni. Alah, tak muat dah. Okey, biar dululah. Okey. So kita cari X tadi. Okey, untuk A ni kita dah masuk B lah, betul lah. Masya-Allah, dah berconteng, sorry. Okey, X ni. Okey, X ni tadi kita dah dapat idea macam ni tadi. 180 darjah 120 bagi 2. Okey, 180 tolak 120 bahagi 2. Jadi berapa? 60 lah kan? Bahagi 2 dapat 120. 180 tolak 120 tadi kan? 60 bagi 2. Berapa? 30. Dah ke mana pula jawapan jadi 120 nak? Silap cikgu, silap. Alif ada tak Alif? Tak ada. Alif tak ada pula hari ni. Masya-Allah. Okey, baik. So 30 Pula 30. Maka okey, so kita tahulah mana kita dah dapat. Y tadi kita dah dapat 120. X kita ialah 30. Z berapa? Macam mana nak kira Z ni kan? Okey. So Z 30. 30. Sudut selang-seli. 30. Okey, so dia adalah sudut selang-seli. Sudut selang-seli ni yang kita belajar macam tadi yang cikgu tunjukkan form 1 tu. Kan benda tu kat situ. So kita kena ingat balik lah kan. Okay, mungkin sekarang ada bantuan lah dekat buku teks, tapi nanti kena ingat benda-benda tu semua. Okay, so Z 30. Jadi adakah kita telah menjawab soalan B? Dah. Belum. Belum. Okay, so hitung perbezaan antara Y dengan X tambah Z. Okay, so perbezaan maksudnya kita kena Tolak. So Y tolak dengan X tambah Z. Y ialah 120 tolak 120 dengan X berapa X? 30 Z 30 Okey. tambah 30 Sama dengan 60. 60. Jadi apa? 120 tolak 60 jadi apa? Jadi berapa? 60. 60 Okey. Nampak tak? Cara penyelesaian masalah.
kita taklah tengok sekali tu alamak susah tak nak jawab lah, jangan macam tu kan. Ada benda yang mungkin kita dapat jawab pun awal-awal tu. Mungkin contohlah macam tadi sudut selang-seli tu tak ingat pun. Kenapa tiba-tiba kan jawapan kan. So itu adalah sudut selang-seli yang kita belajar masa form 1. Jadi sekarang dia dah merangkumi semualah, dia dah ambil dah pergi ke form 1 dan semua itulah. Kalau sebelum ni yang cikgu ajar setakat 4.2.3 itu adalah yang pengetahuan untuk masa form 2 ni je. Tapi bila masuk soalan penyelesaian masalah, dia datang sekali dengan soalan yang sebelum ni, maksudnya pengetahuan ataupun kemahiran kamu daripada form 1. Baik, so sebenarnya cikgu dah terkira pun tadi kan, kat situlah tadi, inilah sampai habis dah jawab. Cikgu. Ya, Fazli. La ilaha Raul illallah. nak tanya. Ya, kenapa? Raul nak tanya. Cakap pelan sikit lah woi. Kenapa? Cakap pelan-pelan lah. Raul tak faham. La ilaha illallah. Okey, tak apa. Raul dah lepas SPM dah, tak payah dia faham. Tak apa, nanti. Okey, Fazlin. Gugur jantung aku tadi. Fazlin nak kena terang kat abang pula. Okey, tak apa. Nanti kita akan, kita cuba tengok daripada soalan. Okey, ni cikgu nak suruh awak jawab soalan ni. Dia mungkin ni bukan TP 6 ni. Dia mungkin dia adalah TP 4 atau 5. Ni 4 atau 5. Mempunyai sebuah kebun sayur berpoligon sekata. Boleh tengok dekat buku teks juga buku teks muka surat 68. Okey, garis putus-putus dalam rajah di bawah merupakan paksi simetri. Kan Zaidi mempunyai sebuah berbentuk poligon sekata. Ni penting ni kan, poligon sekata garis putus-putus dia menunjukkan paksi simetri kebun beliau. Okey, paksi simetri. Apa maksud simetri? Tak ingat. Simetri. Dia sama. Sama. Dia macam cermin kan? Betul tak? Dia belah dua. Okey, paksi simetri ni belah dua. Okey. Jadi dia itu poin penting tu. Kita nak kena satu, kita dah terpaksa ingat balik paksi simetri tu apa. Okey, lepas tu ni adalah hint yang dia bagi adalah poligon sekata. Okey, so kalau paksi simetri, apakah bentuk sebenar kebun sayur Zaidi? Apakah bentuk Dekagon. Dekagon tu berapa sisi? 10. 10. Okey, baik. Ni tadi. Ke non-gon? Okey, cuba kita apa ni? Cikgu tak nak highlight, cikgu nak pen. Okey. Baik, so sekarang ni kita ada berapa sisi kat sini yang dia dah bagi? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dia tu separuh, separuh lagi kan? Jadilah berapa tadi? 10 sisi. 10 sisi maksudnya dia nak nama bentuk Apakah Dekagon. Pandai. Baik. Hitung nilai Y. Okey, cuba jawab sekarang. Cikgu bagi masa. Okey, kira dekat kelas. Okey. Okay, cikgu bagi masa sikit lah. 1 minit. 1 minit Cikgu tak rindu kita orang ke? Ui, rindu lah. Kalau tak rindu tak payah buat Google Meet. Macam-macam. Kira-kira. Dah. Okey, dah dapat. Baik, siapa yang dah dapat, hantar dekat Telegram gambar. Dekat grup. Sendiri Dekat grup. Siapa cepatlah. Siapa yang dah ada jawapan. Ada tak yang dah hantar? Sedang menghantar? Okey, Amira. Okey.
So ni jawapan Amira. Oh, sekejap ya. Cikgu letak di sini. Ini jawapan Amira. Ada siapa lagi yang nak hantar jawapan dia? Okey, Elisa. Mana tadi dah? Okey. Firdaus. Ya, saya tak tahu betul ke tak. Okey. Oh, cantik buku teks Firdaus. Firdaus. Okey, baik pakai pensel lah. Nanti padam. Tak aci lah nanti kan budak. Astagfirullahalazim. Boy, siapa tu? Okey, sekejap cikgu crop sikit. Okey. Okey, dah cukup. Cikgu. Check dulu jawapan dia sama-sama. Kita check jawapan. Okey, so first jawapan. Wait. Cikgu, Ya. Yeah. jawapan ni 140 kan? Kalau tengok kat sini, tiga orang ni dia dapat 144. Okey, siapa lagi dapat 144? Nampaknya betul lah ni kalau 3 orang dah dapat jawapan yang sama. Okey, so caranya cikgu tengok Amira dulu. So jawapan ni Decagon. N tolak 2 darab 180 jadi 1440. Seterusnya dia akan bagi dengan N. N dia berapa Amira? 10 lah ni kan? 10. Jadi 140 darjah. Jangan lupa letak dia punya sudut. Okey. Baik, so ni siapa tadi? Elisa ya. Elisa 1440 bahagi 10 dapat 144. Okey. Firdaus 10 tolak 2 dah ni berapa ni? 180 bagi 10 144. Okey, so jawapanlah dia. Baik. So terbaik semua orang. Okey. Cikgu. Yang lain macam mana? Okey tak? Tak. Tak dapat lah. Tak dapat. Cikgu, saya punya ni betul tak? Kenapa? 140 tu datang dari mana? Dapat 10 datang dari mana? Kan 10 sisi. Tak, 1440 tu datang dari mana? Kena gini macam ni Amira buat ni. Kan Dia kena datang gunakan dapat ni, jawapan. dia adalah sudut pedalaman kan. So ni adalah formula hasil tambah sudut pedalaman. Okay, boleh tak Khairi? Hasil tambah sudut pedalaman, jadi dia kena guna formula, tu dapat 1440. Lepas tu baru bagi 10. Boleh Khairi? Okay. Dia tengah kira. Okay, tak apa. Okay, baik. So seterusnya, Okey, soalan 8. Rajah menunjukkan 2 buah kolam renang di sebuah pusat sukan berbentuk oktagon dan pentagon sekata. Okey, oktagon berapa? 8. 8. Pentagon 5. Apakah nilai sudut X? Okey, cuba yang ni pula. Okey, cepat. 1 minit. Ya Boleh. Silakan. cepat tau. Okey. Tadi aku copy kan? Oh ya. Ya. Aku dah ada. 1 minit. 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 1 minute. 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 1
Okay. Mengapakah senyap? Oh, kerana semua orang sedang pun mengira. Aduh, tu kalau bising nanti dia terjadilah classroom. Apa tu? Kau Baiklah. nak bising macam dalam kelas ke? Boleh je. Okey. Jangan ya, jangan. Behave. Nak cakap, aku buat je kan. Tak payah. Terima kasih. Okey, dah cepat. Cepat. Lapar? Siapa tu? Tambah ke apa cikgu? Tambah. Okey. Baik. Kalkulator cikgu mana? Dapat tak Firdaus? Ni dua orang ni dah dapat. Jawapan nampak sama. So kemungkinan besar betul lah ni. Dah dapat. Okey, so dapat Baik, yang lain sedang cuba? Ataupun kita tengok dulu sama-sama? Okey. Baik. So dia kata dia ada apa tadi? Oktagon Oktagon dengan pentagon. Okey. So kemudian dia ada sudut tu, dia adalah sudut peluaran. Okey. Kalau kita nak tahu sudut X, kita mesti cari sudut mana dulu korang? Boleh cikgu? Kalau kita nak cari X, kita cari sudut ni dulu kan? Dengan sudut ni, betul? Sebab kat sini nanti kita dapat sudut apa ni? Satu bulatan kan? So kalau bulatan ni kita ada 360 lah. Itu idea cikgu lah. Tak tahu dia orang ni buat macam mana, kita tengok nanti. Okay, so kita sepatutnya kita 360 kita nak tolak lah dengan yang kita letak lah ni A, ni B kan. Kita nak idea dia. Macam ni macam cara yang cikgu buat tadi tu. Kita kita teliti kan masalah dia tu. 360 ni maksudnya kita kena tolak A, kita tolak dengan B. Baik. Okay, so idenya di situlah. Jadi kita kena cari A dengan B. So ni lah dia orang buat ni. Okay, jumlah sudut pedalaman oktagon. Okay, jumlah sudut pedalaman. N tolak 2 darab 180 dapat 1080. Okay, lepas tu sebab dia oktagon, bahagi 8 dapatlah untuk satu sudut. Satu sudut. Okay, lepas tu jumlah sudut pedalaman pentagon. N tolak 2 darab 180 dapat 540. Kemudian dia bahagi semula dengan 5. Ada ramai hantar. Okey, Jivika pun dah hantar. Okey. 108. 540 bahagi 5. 108. Okey, good. Okey, so seterusnya barulah kita cari X. Okey, 360 tolak dengan 243. Mana datang 243? Mana datang 243 tuan dia? Amirah kan? Siapa punya ni? Tuannya tengah makan cikgu. Pandai kau. Yang orang bercakap tu lah. Tolong cikgu, 243 ni dia dapat dari mana? Diam terus. Makan juga ke? 135 tambah dengan 108. Jadi dapatlah 243 ni. Macam ni. Apa tadi? Tadi saya terleft cikgu. Allah, ya Allah. Baiklah dapat masuk balik. Nasib baik cikgu buat auto admit tu. Korang suka hati korang lah masuk keluar kan. Faham. Line tak okey, tak apa. Okey, so 135 tambah 108 so 243. Jadi dapatlah 117. Jadi kalau tengok jawapan dia ni adalah sama dengan jawapan Elisa kan. Okey, Elisa dapat 117 juga. So Elisa ni dia suka ringkas-ringkas ni 360 bagi 8. 360 bahagi 5. Oh, Elisa kira cara lain tau. Elisa kira ni kan Elisa. Kira macam mana ni Elisa? Terangkan sikit. Cari sudut ni cikgu. 360 ni apa Elisa?
Hasil tambah sudut peluaran okey. So dia kira lain tau. Menarik. So Amira tadi dia kira sudut pedalaman. So Elisa nampak dari luar. So dia kira semua hasil tambah sudut peluaran. Lepas tu dia bagilah dengan 8 untuk dapatkan 1, betul? Dia dapatkanlah satu bahagian. Contohnya macam kalau kita sudut peluaran kan, kalau kita panjangkan dia punya sisi kan. Macam tu kan kita panjang. So Elisa cari yang ni. Allah. Elisa cari yang tu. Allah, hilang pula yang tu. Okey, contoh macam tu lah. 45. So dia dapat yang tu. Kemudian pentagon ni pula dia cari juga macam tu. 360 bahagi 5 dapat 72. Macam sama lah. Maksud kita kalau kita panjangkan. So sini adalah 72. So cara Elisa lain. Jadi apa yang dia buat ialah dia tambah je 45 tambah 72 tu. Maksudnya yang ni tambah dengan yang ni. Terus dapat 117. Bagusnya kan. Ada dua idea. Ni lagi senang tapi terpulang lah. Mungkin ada orang yang dia nampak macam tu kan. Dia first dia tengok apa dia nak. Macam cikgu kan. Cikgu macam Amira tadi lah. Sebab cikgu pun cikgu tengok okey cikgu nak cari yang dalam. Cikgu tak terfikir nak cari yang luar. Lagi senang sebenarnya. Okey, tahniah hebat. Okey, baik. Ada lagi yang cikgu nak cikgu cek jawapan dia ke? Tadi ramai yang hantar Jivika yang tadi cikgu nampak. Sekejap cikgu tengok. Okey, Firdaus dapat 117 juga. Bagus. Amira. Okey, ni tadi Amira. Fazlin. Okey, Fazlin. Okey, Fazlin pun kira yang macam Amira kira lah kan. Sudut berdalaman. Okey. Okey, mana Jivika tadi? Bukan Jivika hantar ke Jivika? Hantar cikgu. Jivika hantar personal. Okey, Jivika PM tadi cikgu hafarkan tu semua. Okey, Jivika pun kira sama macam Elisa. Dia kira sudut peluaran Korang nampak kan? Kabur. Dia pakai pensel. 360 bagi 8. Nampak apa cikgu? Nampak apa? Kau nampak screen share ke tak? Ni gambar ni yang cikgu tengah share. Nampak lah. 360 bahagi 5 lepas tu 72. Okey, lepas tu dia tambah. Lepas tu dapat 117. Bagus. Okey, tahniah semua. Okey, ya saya. Okey. Anak cikgu dah kacau dah. Okey. Baik. Okey. So sebenarnya kita pun dah habis dah. Okey. Sampai situ jadi cikgu nampak ramai yang boleh jawab. Yang senyap tu cikgu tak pasti lagi, tapi tak apa, nanti kita akan tengok latihan dalam modul. Lepas tu cikgu nak bagi satu untuk kita test lah kan. Betul ke tak boleh tak jawab. Okey. PBD ni tak ada masalah. Awak boleh rujuk, bukannya ujian kan. Awak boleh rujuk pasal awak fikir kan macam mana ideanya. So tak ada masalah. Baik, jadi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Macam tu. Gitu kan. Okay. So kita dah sampai, dah habis dah. Okay, so lepas ni cikgu minta, oleh kerana kita dah habis sebenarnya bab ni kan. Jadi cikgu nak awak buat refleksi diri. Okay, sebenarnya dalam buku teks tapi cikgu dah masukkan dalam kelas kit. Okay, masuk dalam kelas kit yang hari tu. Okay, cikgu dah jadikan apa tadi? Cikgu dah jadikan dia pin dah. Cikgu dah pinkan message tu dekat Telegram. Mana tadi? Matematik. Okay. Nampak tak cikgu dah pin kat atas tu kan? Pin message tu. So masuk, kalau cikgu masuk dia jadi lain. Kalau korang nak tengok dari sudut pandangan cikgu dia jadi macam ni. Macam mana nak buat sikit ni cikgu? Firdaus kan dah buat kan? Tapi saya kan tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa? Masya Allah. Inilah dari sudut pandangan cikgu dia jadi macam ni. Hilang. Dia macam ni. Dia hilang. Lepas korang tak jawab, dia hilang kan. Kalau korang nak masuk balik, pastikan nama tu kena nama sebiji eja dia tau. Jangan macam kalau katalah ada koma satu pun dia dah masuk benda yang baru. Okay, so awak kena masuk contohlah. Okay, ni Abdullah.
Okey, so Abdullah dia buka semalam ni kan. So buka semalam, pasal agaknya tengok-tengok dulu, lepas tu tak jawab lagi. Macam tak ada idea sebab benda ni kan ni bukan soalan yang jawab kan. Cikgu nak awak challenge lah untuk buat akronim dia. So tak ada masalah. Okey, lepas tu macam okey, so contohlah Ain Alisha, Ain Mirzana. Okey, so Ain dah jawab ni. Okey, lepas tu next page tu cikgu dah masukkan. Ni nampak tak? Okey, Abdullah tadi dia tak ada next page sebab dia belum buka hari ni. Ni cikgu masuk malam tadi ni. So ada yang dah buka. Jadi hari ni cikgu nak nanti kamu isi kat sini. Okey, isikan yang ni pada akhir bab ini saya dapat apa. So nanti cikgu tengoklah daripada situ korang faham kat mana, tak faham kat mana. Okey, lepas tu tulislah perasaan kamu tentang sesi pembelajaran hari ni. Okey. Kenapa mesti perasaan? Perasaan saya, rasa saya Okey je. saya okey je. Saya okey je lah tulis kat situ. Saya okey je. Okey, tulislah apa yang kamu nak tulis di situ. Baik. Okey, selepas itu. Okey, so yang itu refleksi diri je. Maksudnya tengok faham ke tak faham. Okey, so untuk keseluruhan bab ni sebab kita dah habis. Jadi cikgu nak cikgu buatkan satu PBD matematik ni sebenarnya based on soalan dalam modul pun. Okey, based on dalam soalan modul. Nanti cikgu akan bagilah link ni dekat kamu punya Telegram. Okey, so nanti isikan dan jawablah. Okey, ambil masa sikit pun tak apa. Okey, baik, ada soalan tak? Tak. Habis, faham semua lah ni? Faham tak? Oh, laju dah Ustaz. Faham. Senyap-senyap je kan? So nanti tulis dah dekat kelas kit tu, kamu faham ke tak faham. Baik, so dengan itu maka habislah kita punya sesi PDPR hari ni. Baik, so cikgu harap semua boleh faham. Terus buat latihan, tak boleh tunggu-tunggu. Esok baru nak buat ke apa ke nanti lupa. Okay, soalan PBD tadi tu adalah latihan dalam modul sebenarnya. Okay, cuma cikgu jadikan dalam Google Form supaya cikgu senang. Terus dapat kamu punya ni, tak payah nak hantar-hantar gambar macam tu. Okay, baik, ada soalan tak? Last cikgu tanya. Latihan mau kusap Cikgu. Dalam modul lah, nanti cikgu ada bagi tahu kat situ. Okay, cikgu ada bagi tahu dalam Google Form tu. Okay, so kalau tak ada, terima kasih banyak.